Baiklah. Sebelum kita memulakan majlis kita pada hari ini, diminta semua yang melalui link Google Meet itu menutup suaranya, off mic. Terima kasih.
Assalamualaikum dan selamat pagi. Mohon kerjasama semua ahli mesyuarat untuk mute mic kerana mesyuarat agung kita akan bermula sebentar lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melatih pitung tumbuh melata, sayang lebah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata sebagai sandung pembuka bicara. Yang bersuka sekolah Encik Muhammad Syarsyari Aziz yang kedua sekolah kawasan Simpang Pulai Encik Baharudin bin Basro, barisan penolong kanan pentadbiran Encik Muhammad Yatin Yazid bin Ahmad, penolong kanan hal ehwal murid Puan Aisyah binti Abdul Karim, penolong kanan co-curriculum Encik Muhammad Effendi bin Nakaib, penolong kanan pendidikan khas Puan Zainah binti Junus, ahli jawatan kuasa PIBG, guru-guru dan para ibu bapa yang turut sama menyertai secara atas talian. Link telah dikongsi mengikut kelas anak masing-masing. Selamat datang diucapkan dan ribuan terima kasih yang tidak terhingga atas penyertaan tuan-puan ke Mesyuarat Agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Kebangsaan Simpang Pulai kali ke-20. Kehadiran tuan-puan membuktikan komitmen yang tidak berbelah hati terhadap kemajuan anak-anak warga SPSP. Ia juga menunjukkan kerjasama akhirat telah terjalin antara ibu bapa dan guru. Seterusnya, bagi memberkati majlis, dipersilakan Ustaz Ahmad Johani bin Abdul Wahab bagi membacakan doa. Dipersilakan.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, ya Karim, khususnya pada pagi ini kami berkumpul kerana mulia-Mu ya Allah. Kami berkumpul untuk mengisi keredaan-Mu dalam seluruh hidup kami. Kami berkumpul untuk bermusyawarah, bertukar-tukar pendapat dan menyumbangkan buah fikiran, tenaga dan sokongan ke arah memajukan lagi sekolah ini demi kebaikan anak-anak kami. Ya Allah, ya Jazil Barakat, berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha kami ini sekolah ini akan menjadi sekolah yang cemerlang, gemilang dan hilang, sekolah yang disegani dan dihormati, sekolah yang akan melahirkan pelajar-pelajar yang berjaya di dunia dan di akhirat. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rabbal Alamin, perbaikilah segala kesilapan kami, jernihkanlah hubungan antara kami, jinakkan dan lembutkanlah hati-hati kami, dan tunjukkanlah kami jalan yang membawa keselamatan dan keharmonian dalam menyelesaikan masalah yang timbul antara pentadbir, guru-guru dan juga ibu bapa penjaga pelajar di sekolah ini. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan pengetahuan dan berkatilah ilmu yang Kau kurniakan. Hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut dan muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an ma'luma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'alna fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shifiyyan wa la mutawdan wa la ma'ana. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Siratul atas bacaan doa. Maka dengan ini bagi meneruskan program syarikat pada ini, saya serahkan majlis kepada Yang Persatuan Ibu Bapa dan Guru Encik Baharudin bin Bagus. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. La ilaha illallah wa la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qadri wa yassirli amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada majlis pada hari ini Puan Suhayani yang berusaha guru saya Simpang Budaya Cik Muhammad Salim bin Idris, yang saya hormati yang berusaha Cik pentadbiran Cik Yasin Jazil Ahmad, Cik Haidir Puan Nuraiza Syarif, PK Curriculum Cik Yasin Diwan Taib, dan PK Pendidikan Khas Puan Zainal Yunus. Dan saya juga sahabat saya sekarang ini tak dapat hadir ke sini dan beliau dapat hadir online. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Jawatan Kuasa PIBG dan Ibu Bapa atas kehadiran tuan-tuan kami ini. Seterusnya kepada guru, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana hari ini kita diberi lapangan, diberi
kekuatan untuk kita bersama-sama pada hari ini dalam berjaya satu lagi aktiviti tahunan yang kita jalankan secara tahunan, iaitu mesyuarat agung tahunan PIBT bagi tahun 2020. Saya juga ucapkan terima kasih kepada ibu bapa yang sudi meluangkan masa pada hari ini sebagai tanda pendidikan tuan-tuan terhadap pendidikan anak-anak. Itu juga yang saya rakamkan sehingga rasa syukur, sehingga rasa terima kasih kepada guru yang sentiasa komited dalam tugas mereka, terutama ketika PPR dijalankan ketika masa pandemik ini, di mana volume sungguh mengajar anak-anak sekolah SD Simpang Tulai ini, dan insyaAllah mungkin selepas ini kita dah melalui zaman endemik, zaman harap suatu hari nanti kita akan dapat bersama-sama bapa dan pihak sekolah dalam menjalankan aktiviti seperti yang kita lakukan biasanya seperti aktiviti sukan, pasal sekolah, penyampaian harian dan sebagainya. Di sini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada masa PIBT, sama ada guru ataupun ibu bapa atas sumbangan idea dan materi yang bagi pihak sekolah dalam menjalankan aktiviti sekolah. PIBT dan pihak sekolah adalah saling melengkapi antara satu sama lain. Di sini untuk makluman tuan-tuan, saya memohon maaf kepada tuan-tuan semua kerana kita tidak dapat melakukan mesyuarat ini secara muka-muka kerana arahan daripada pihak Kementerian Pendidikan yang mana kalau kita hendak menjalankan aktiviti aktiviti secara kita terpaksa buat di luar premis sekolah. Jadi atas kekangan daripada mencari tempat ataupun kos yang tinggi, jadi kita memutuskan untuk tahun ini kita adakan di dalam sekolah secara atas talian, di mana tuan-tuan dan puan-puan boleh mengikuti streaming ini secara talian melalui Google Meet ataupun YouTube. Itu antara channel yang boleh tuan-tuan ikutilah, di mana saya yakin dan percaya semua dah adalah melalui link anak-anak tadi di dalam kelas masing-masing. Okey tuan-tuan, di sini juga saya ingin menyentuh beberapa perkara, iaitu antaranya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa sekali lagi lah atas sokongan tuan-tuan atas aktiviti yang dijalankan, terutamanya jika tuan-tuan lihat di luar sekolah itu ada papan tanda jalan sehala, di mana waktunya adalah daripada 6.30 sehingga 8.30 pagi. Diharap tuan-tuan dapat mengikutilah, mematuhi papan tanda yang telah ditetapkan, diletakkan di luar sana bagi memudahkan flow untuk ibu bapa menjemput dan menghantar anak ke sekolah. Dan untuk makluman tuan-tuan juga, kita juga ada merancang untuk membuat tempat menunggu di luar sekolah, di mana semua ini adalah daripada saranan daripada ibu bapa sendiri, di mana mereka berkata bahawa perlu ada satu tempat menunggu lah, kerana mungkin waktu keluar anak-anak lewat dan keadaan panas, mungkin kadang-kadang ada hujan rintik-rintik dan sebagainya. Jadi atas usaha yang telah dijalankan oleh pihak sekolah dan juga jawatankuasa PIBT, kita telah berjaya mendapat sumbangan daripada Ahli Dewan Undangan Negeri YB Sendra, iaitu sejumlah RM20,000 yang saya rasa telah masuk, email dia telah masuk, bukan duit yang masuk, email saja masuk ke pihak sekolah. Saya rasa dalam 7 hari bulan 2 hari lepas. Alhamdulillah lah, itu satu yang kita boleh banggakan lah. Walaupun dalam keadaan sebegini, ada juga pihak yang sudi untuk memberi bantuan kepada kita. Jadi tuan-tuan, saya rasa setakat itu saja untuk hari ini. Dan saya juga ingin maklumkan pada tuan-tuan bahawa tuan-tuan juga akan ada dapat maksud saya akan dapat penyata mesyuarat agung PIBT tahun 2020, di mana tuan-tuan boleh download penyata tadi daripada kelas masing-masing, mana tuan-tuan boleh rujuk dan sebagainya. Seterusnya saya
tuan-tuan boleh rujuk, iaitu agenda mesyuarat agung tahunan PIBG kali ke-20. Maknanya sekolah ni dah 20 tahun tuan-tuan, kan? Maknanya dia masih muda remaja lagi ya. Okey, kita pergi kepada agenda yang kedua, iaitu ucapan penasihat PIBG merangkap Guru Besar SK Sempang Pulai. Dengan ini saya mempersilakan Guru Besar SK Sempang Pulai untuk memberikan ucapan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih YDP PIBG SK Sempang Pulai, Encik Baharudin bin Basro. Yang dihormati Barisan Penolong Kanan yang ada di bilik mesyuarat kita pada hari ini, NYDP Night yang dipertua Encik Razali yang ada di balai sedang bertugas. Terima kasih juga dapat hadir dapat sertai pada pagi ini. Barisan AJK PIBG dari kalangan ibu bapa yang hadir pada hari ini, yang tidak dapat hadir pun pada hari ini, AJK guru-guru yang dapat hadir, guru-guru SK Sempang Pulai, staf-staf SK Sempang Pulai, barisan ibu bapa dan penjaga murid-murid SK Sempang Pulai, dan seterusnya anak-anak murid yang mungkin sertai pada pagi ini ya. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Taala pada pagi ini kita dapat sama-sama untuk laksanakan agenda tahunan, iaitu mesyuarat agung tahunan secara atas talian. Dan saya juga bagi pihak sekolah rasanya masih belum terlewat lagi untuk mengucapkan selamat berpuasa kepada semua ibu bapa yang beragama Islam. Dan kita doakanlah bulan ini kita dapat laksanakanlah ibadah bulan puasa, ibadah puasa dengan sebaik yang mungkin, insya-Allah. Seterusnya saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada jawatankuasa AJK PIBG secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat kita berpakat untuk laksanakan majlis mesyuarat agung tahunan ni seawal ataupun secepat yang mungkin, kerana kita pun dah sedia maklum, kita dah terima surat daripada pihak KPM yang mana mesyuarat agung tahunan yang biasanya sepatutnya dilaksanakan sebelum 31 Mac, tetapi sejak kebelakangan ini persatuan Persatuan PIBG di seluruh negara dibenarkan untuk melaksanakan mesyuarat agung tahunan sebelum 30 Jun setiap tahun. Jadi pihak sekolah dan juga pihak AJK PIBG dah pun bermesyuarat. Saya ingat 2 kali dah kita dah bincangkan. Jadi hari inilah tarikh yang sesuai kita pilih untuk kita laksanakan mesyuarat agung tahunan ni secepat yang mungkin, kerana kita takut berlaku seperti sekolah-sekolah yang lain ataupun persatuan-persatuan PIBG yang lain yang mana tak sempat laksanakan mesyuarat agung tahunan. Jadi kita ambil langkah awal, kita buatlah secepat yang mungkin secara atas talian. Mungkin ada ibu bapa yang bertanya kenapa secara atas talian kan, sedangkan negara kita dah berlangkah ke fasa endemik. Okey saya juga nak maklumkan di sini, kami pun telah terima surat daripada pihak KPM pada Januari yang lalu, yang mana pihak sekolah ataupun PIBG sekolah bagi yang ingin melaksanakan mesyuarat agung tahunan perlulah dia adakan di luar permis sekolah sekiranya nak adakan secara bersemuka. Kita telah berbincang dengan AJK PIBG, bagi tahun ini kita masih memilih secara atas talian. Dan juga sekiranya kita laksana secara bersemuka di luar permis sekolah, kita akan melihat satu tempat yang agak sesuai, yang berhampiran dengan penjaga, yang mudah untuk penjaga hadir. Jadi kita berbincang, dah teliti, buat masa ni, tahun ni kita ambil langkah, kita ambil mesyuarat secara atas talian dahulu, kerana kita pun sedia maklum
Situasi sekarang pun masih lagi belum dalam keadaan yang selamat. Kita pun setiap malam ada ibu bapa, ada anak-anak dan guru-guru sendiri pun masih lagi berada dalam situasi yang tidak selesa, masih lagi ada yang dijangkiti dengan wabak COVID-19 ini. Jadi kita ambil langkah berjaga. Mesyuarat untuk tahun ni kita buatlah secara tarian dan saya yakin 90% tahun depan kita akan terima surat. InsyaAllah mesyuarat agung tahunan ni akan dapat dilaksanakan di premis sekolah secara bersemuka. Saya yakin. Kerana kita tengok banyak sektor telah pun dibenarkan, diberi kelonggaran. Jadi kita sama-sama berdoa agar mesyuarat kita pada tahun hadapan, pada tahun hadapan yang kali ke-21 kita dapat bersemuka, insyaAllah. Okey, daripada saya hanya 3 makluman saja. Yang pertama sekali saya kena maklumkan kepada penjaga dan juga makluman murid-murid juga. Yang pertama sekali berkenaan dengan surat siaran Kementerian Pendidikan Malaysia bertarikh 15 November 2021. Ini pun dah lama tetapi saya kena maklumkan kerana mungkin kita rasa dah berubah, baru berubah iaitu sesi persekolahan kalender akademik 2022-2023 yang mana kita dah ada 3 penggal. Kalau sebelum ini 2 tahun sudah kita penggal 1, penggal 2. Jadi pada tahun lepas dan pada tahun ini sesi persekolahan kita dah ada 3 penggal. Surat ni ibu bapa boleh dapatkan. Saya cuba bacakan sedikit untuk penggal 1 ni kita bermula pada 21 Mac yang lalu dan tamat pada 2 Jun nanti. Fasa 2 akan bermula penggal 2 akan bermula pada 12 Jun sehingga 1 September dan fasa dan penggal ketiga akan bermula 11 September sehingga 8 Disember. Maafkan saya, penggal 3 akan bermula 1 bulan 1 2023 sehingga 16 hari bulan Februari 2023. Itulah penggal sesi persekolahan bagi anak-anak kita tahun ini. Dan saya rasa benda ni akan berlarutan. Saban tahun penggal 3 ni akan melangkah, akan berkongsi tahun. Macam tahun lepas sesi tahun 21-22 dengan 2021 dengan 2022. Tahun ni sesi ini kita berkongsi juga penggal bagi tahun 2022 dan 2023. Saya rasa benda ni akan berlarutan ya. Okey, itu untuk makluman pertama kepada ibu bapa dan penjaga. Dan yang kedua, yang mana pihak sekolah telah sampaikan kepada penjaga melalui grup kelas masing-masing pada 29 Mac yang lalu. Surat dia pada 23 Mac yang dikeluarkan oleh pihak KPM berkenaan dengan penyusunan semula jadual waktu bagi pelaksanaan kurikulum standard sekolah rendah temakan 2017 Kementerian Pelajaran Malaysia. Ini surat yang dikeluarkan pada 23 Mac yang lalu. Dan surat yang kedua berkenaan dengan surat perkeliling ikhtisas Kementerian Pelajaran Malaysia bilangan 3 tahun 2022, penggunaan buku aktiviti, buku kerja dan juga buku latihan. Okey, detail surat ni saya dah sampai kat pihak sekolah, dah sampaikan kepada mak ayah melalui grup kelas anak-anak masing-masing. Saya rasa ibu bapa dah sedia maklum, cuma saya kena peringatkan sedikit iaitu berkenaan dengan jadual waktu. Kami mohon maaf, memang diarahkan kepada semua sekolah di daerah Kinta Utara ini untuk penyemakan semula jadual waktu dan dikuat kuasa ataupun bermula jadual yang baru ni pada 4 April yang lalu. Jadi pihak sekolah terpaksa susun balik jadual waktu. Dan kalau mengikut surat tu, tahap 1 hanya ada 3 atau 4 mata pelajaran. Dan juga tahap 2
5 hingga 6 mata pelajaran. Jadi kami terpaksa susun balik, kita serah kepada murid-murid pada, salah tak siap saya, pada hari Ahad yang lalu, 3 hari bulan. Jadi pihak sekolah berharaplah ibu bapa dan juga murid-murid sebelum hadir ke sekolah, setiap malam semaklah jadual yang terkini itu agar isu beg berat tidak timbul lagi Jadi kita tengok kenapa jadual waktu ni diubah secara drastik di seluruh negara. Isunya adalah isu beg berat. Walaupun dah lama isu ni, tapi KPM mengambil langkah yang drastik pada tahun ini, keluarkan surat arahan, surat keliling, dan semua sekolah kena akur. Kita kena ikutlah bilangan mata pelajaran sehari bagi tahap 1 dan juga tahap 2. Saya lihat tolong kanan pentadbiran dah bersama jawatankuasa jadual waktu dah susun jadual mengikut kehendak KPM. Alhamdulillah kita dapat serahkan kepada anak-anak, dan sepanjang minggu ini tiada isu timbul setelah jadual itu dijalankan pada 4 April yang lalu. Alhamdulillah. Dan yang kedua, surat yang kedua berkenaan dengan buku aktiviti, buku kerja dan buku latihan. Ini juga rentetan kepada isu beg berat. Jadi pihak sekolah juga mengambil langkah yang seperti yang disyorkan oleh pihak KPM. Yang pertama, kita susun semula jadual. Yang kedua, pihak sekolah membenarkan murid-murid tahap 1 hinggalah tahap 2 menyimpan buku teks, buku tulis, buku kerja di dalam laci meja di kelas masing-masing. Ini mak ayah dah tahu, semua murid-murid dah tahu, tetapi saya kena maklumkanlah juga dalam mesyuarat ni, kerana dua surat ni penting untuk disampaikan kepada mak ayah. Jadi itulah antara langkah-langkah yang perlu pihak sekolah laksanakan dalam tempoh terdekat ni, selain loker ataupun almari yang akan disediakan oleh pihak KPM. Yang tu kita terpaksa tunggu. Pihak sekolah buat mana yang langkah awal dahulu, iaitu jadual waktu dan membenarkan murid-murid menyimpan buku teks, buku tulis, buku kerja, buku aktiviti dalam laci meja masing-masing. Cuma pihak sekolah berharap, terutama buku teks, pada hujung tahun biasanya kita akan buat pemulangan. Cuma kita berharaplah pihak guru-guru pun sentiasa pesan kepada murid-murid dalam kelas agar menjaga buku teks agar tidak hilang. Kalau hilang ni biasanya penjaga kena ganti. So itu yang merisaukan kami, pihak sekolah, kiranya buku teks dibenarkan simpan dalam laci meja sekolah. Walaupun risau, pihak sekolah kena beri izin juga, keizinan, kerana telah pun dimaklumkan kepada pihak sekolah mengambil langkah tersebut. Okey, itu saja untuk ucapan saya kali ini. Kita berdoalah dan berharap agar mesyuarat agung tahunan PIBG kali ke-20 ini dapat berjalan dengan lancar. Dan saya ucapkan terima kasih lagi sekali kepada jawatankuasa dan juga kepada ibu bapa yang banyak memberi kerjasama kepada pihak sekolah. Juga Cik Baharudin selaku YDP yang bersama dengan AJK yang sentiasa memberi kerjasama yang baik kepada pihak sekolah. Alhamdulillah, kerjasama yang diberikan adalah rezeki-rezeki yang kita dapat daripada pihak luar untuk anak-anak di SK Simpang Pulai ini. Dan kita sentiasa berusaha, kita sentiasa berdoa agar dapat memajukanlah SK Simpang Pulai ini, insyaAllah. Dan itu saja buat masa ini, saya serah kembali kepada Encik Baharudin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada
Guru Besar SK Simpang Pulai atas ucapan beliau tadi, di mana pihak PIBG menyambut baik arahan daripada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu berhubung dengan beg berat ni kan. Memang kalau kita tengok tiap-tiap tahun, kalau kata ada usul atau ada cadangan apa semua, semuanya pasal beg berat kan. Tapi alhamdulillah langkah yang drastik daripada pihak kementerian telah setidak-tidaknya melegakan ibu bapa pada hari ini. Okey, kalau kita lihat di live streaming di Google Meet, saya tengok ada lebih kurang dalam 74 orang yang masuk melalui Google Meet. Dan jika tuan-tuan ada sahabat-sahabat ke yang belum masuk, tengok dia tak ada dalam ni, bolehlah panggil-panggil dia masuk kan. Yang kalau kita tengok dalam YouTube live ni tak ramai lah. Sebab YouTube live ni dia ada delay sikit daripada Google Meet. Kalau tuan-tuan masuk melalui Google Meet, tuan-tuan akan dapat lagi lebih ni lah, cepatlah dia punya informasi tu. Okey tuan-tuan boleh rujuk pada penyata mesyuarat yang telah dibekalkan melalui online juga. Dan seterusnya kita pergi kepada agenda yang ketiga, iaitu membentang dan menerima minit mesyuarat agung kali ke-19. Dengan ini saya mempersilakan Setiausaha. Baiklah, saya teruskan mesyuarat kita dengan membentangkan minit mesyuarat agung kali ke-19 untuk disahkan. Ahli-ahli mesyuarat boleh rujuk link buku mesyuarat yang telah diedarkan. Terima kasih. Okey, tuan-tuan boleh rujuk pada penyata mesyuarat yang disediakan, iaitu saya kira ada lebih kurang dalam 21 muka surat. Dia online ni dia tak boleh nak ni lah. Kalau kita cetak, kita apa tu, stapler kan, mungkin ada yang tertinggal. Tapi untuk yang ni online maknanya dia ada 21, tuan-tuan boleh rujuk dan sebagainya. Dan jika tuan-tuan tidak ada mungkin apa-apa, tuan-tuan bolehlah minta seorang untuk kita cadangkan untuk disahkan minit mesyuarat kali ke-19 ini, dan minta seorang juga untuk menyokong. Tuan-tuan boleh lah, kalau kata ibu bapa nak sertai, boleh chat lah dekat dalam apa tu, dalam Google Meet. Mana kalau kata tak ada, kita ambil yang dalam ni sajalah. Okey, ada yang nak mengesahkan? Okey, Puan Mastura Puan Mastura mencadangkan untuk minit mesyuarat kali mesyuarat agung kali ke-19 ini disahkan dan disokong oleh, kita tengok ibu bapa dalam. Ya okey. Ada yang dah terkeluar. Okey, ada ibu bapa yang ni. Puan Mastura JK PIBG mencadangkan untuk disahkan dan tadi Cikgu Afidah Nur Afidah menyokong. Okey tuan-tuan, seterusnya kita pergi kepada agenda yang keempat, iaitu membentang dan menerima laporan tahunan PIBG tahun 2021. Baiklah, untuk laporan tahunan PIBG bagi sesi 2020-2021, untuk yang pertama bagi program anjuran PIBG SK Simpang Pulai, kita tiada aktiviti. Dan seterusnya yang kedua, penglibatan dan sumbangan PIBG dalam program sekolah SK Simpang Pulai. Yang pertama ialah set carta kelas. Yang kedua
mas dan tisu murid. Yang ketiga, program bubu lambuk. Yang keempat, sumbangan duit raya kepada murid. Yang kelima, sumbangan tunai untuk murid penerima kuam. Dan seterusnya, sumbangan kepada pengawal keselamatan. Itu saja untuk laporan tahunan kali ini. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada Setiausaha PIBG atas pembincangan tersebut. Dan seperti biasalah, minta sorangan untuk mengesahkan dan mencadangkan untuk disahkan laporan tahunan ini dan seorang menyokong. Sila. Okey, Encik Zulhairi mencadangkan untuk disahkan laporan tahunan PIBG 2021 dan disokong oleh Cik Zariman. Okay, saya minta maaflah juga tuan-tuan kerana kita tak dapat menjalankan aktiviti. Kalau kita tengok anak lebih berada di rumah daripada di sekolah. Dan aktiviti sekolah pun kalau kita tengok dibuka pun ada yang bergilir masa mula-mula awal tahun dibuka secara bergilir-gilir dan tidak dapat banyak aktiviti yang kita jalankan pada tahun 2021 lah. Kalau kita lihat mesyuarat AJK PIBG pun tak dapat dilaksanakan sepenuhnya lah. Cuma kita dapat berjumpa beberapa kali sahaja. Itu pun alhamdulillah lah. Dapat juga kita berjumpa dan kita laksanakan mesyuarat jawatankuasa PIBG. Okey. Seterusnya tuan-tuan kita pergi kepada agenda yang kelima, iaitu membentang dan menerima laporan kewangan tahun 2021. Dengan ini saya persilakan Puan Bendahari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafizah binti Bashirun selaku Bendahari PIBG ingin membentangkan penyata keuangan PIBG bagi tahun 2021 bermula pada 1 Januari hingga 31 Disember 2021. Daripada penyata tersebut, untuk pengetahuan semua, pada tahun lepas kita tiada kutipan sumbangan PIBG, sumbangan semasa, dan baki keseluruhan jumlah yang berada di akaun adalah 9,451.77 sen. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk di penyata tersebut. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih kepada Puan Bendahari atas pembentangan laporan kewangan bagi tahun 2021. Bagaimana yang dimaklumkan oleh Puan Bendahari, memang tidak ada aktiviti yang kita jalankan. Walaupun kita telah mesyuarat awal pada tahun 2021 tu, makna ada kelulusan daripada pihak Jabatan Pendidikan Negeri Perak untuk kita memungut sumbangan daripada ibu bapa. Tetapi walaupun ada yang dah bayar sumbangan tu, tapi kita diarahkan untuk memulangkan semula. Diharap pada tahun ini kita akan dapat bersama-samalah membantu semula PIBG dalam membantu dalam setiap aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah dan pihak PIBG. Contohnya, biasanya kalau aktiviti kewangan ni kita akan jalankan kalau bulan Ramadan ni kita akan adakan bubu lambuk dan sebagainya kan. Dan insyaAllah tahun ni pun kita akan adakan jugalah. Okey, dengan itu saya mohon sesiapa yang ada pada untuk kita meluluskan pembentangan kewangan bagi tahun laporan kewangan bagi tahun 2021 dan minta seorang untuk mengesahkan dan seorang untuk menyokong cadangan tadi. Ada siapa-siapa tadi? Tengok dalam chatting tu ada tak? Kalau ibu bapa yang ni. Bagi peluang pada ibu bapa. Ada tak? Kita tengok dulu. Saya tak nampak, saya ni dah out lah. Tak ada. Dekat chat tu ada tak? Tak ada.
Dekat chat bawah tu ada tak ibu bapa yang cadangkan untuk disahkan? Oh. Untuk kewangan je. Untuk kewangan tak apa, kita just ni je lah. Okey, kalau tidak kita ambil ke sini lah. Siapa yang cadangkan untuk ni? Okey, Puan Mastura sekali lagi mencadangkan untuk disahkan minit kewangan pada tahun 2021 dan disokong oleh Cik Puan Rokia. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi kepada agenda yang ke-6, iaitu membentang dan meluluskan cadangan bayaran tambahan PIBG bagi tahun 2022. Tuan-tuan boleh rujuk dalam penyata mesyuarat ni. Okey, kita mencadangkan kadar bayaran kekal iaitu sebanyak RM50 satu keluarga. Dan untuk ni kita telah membuat undian melalui online yang disediakan oleh Setiausaha PIBG. Dan lebih kurang yang biru tu 68 saya jauhkan. Okey, bersetuju untuk dikekalkan. Dan ini untuk makluman tuan-tuan mana kadar bayaran bagi sumbangan PIBG pada tahun ini satu keluarga sebanyak RM50. Okey, kalau kita bukan ikut murid kita ikut keluarga. Dan insyaAllah jika kita mendapat kelulusan daripada pihak Jabatan Pendidikan, dan kita akan maklumkanlah kembali kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, seterusnya kita pergi ke agenda yang ke-7, iaitu membahaskan usul dan cadangan. Okey, tuan-tuan boleh rujuk pada buku mesyuarat tu. Okey, tuan-tuan boleh rujuk muka surat 18. Tuan-tuan boleh rujuk pada muka surat 18. Dan kita telah memutus dalam mesyuarat jawatankuasa yang lalu bahawa kita menerimalah semua usul ataupun cadangan yang telah dikemukakan oleh ibu bapa. Memandangkan talian ni secara online, jadi kita akan membacakan jugalah usul-usul yang telah diberikan oleh pihak ibu bapa kepada kita lah. Okey, kita tengok usul yang pertama iaitu meminta sekolah daripada Puan Salbiah binti Muhammad Tamim, meminta pihak sekolah izinkan semua murid tinggal buku, sama ada semua buku teks dan aktiviti atau buku aktiviti. Memandangkan sekolah hanya ada satu sesi, kita sedia maklum kes teks berat bukan isu baru. Okey, saya serahkan pada guru besar. Okey, rasanya benda ni kita dah terjawab pada ucapan haluan saya tadi, yang mana pihak sekolah telah mengeluarkan kenyataan kepada semua ibu bapa dan juga murid-murid pada 29 Mac yang lalu, berdasarkan ataupun masih lagi base kepada dua surat yang dikeluarkan. Jadi dibenarkan, diizinkan kepada murid-murid tahun 1 hingga tahun 6 untuk meninggalkan buku tulis, buku kerja, buku aktiviti di dalam laci meja kelas masing-masing. Cuma yang merisaukan, ada yang murid tinggal semua, kerja sekolah pun tak bawa balik. Itu yang merisaukan pihak guru-guru. Saya pun dah terima laporan, dah ada pun macam tu. Dia tinggal semua kerja sekolah, kerja rumah di dalam
laci meja. Tak tahu bila nak buat, mungkin pagi besok mari sekolah baru nak buat balik. Itu yang merisaukan guru-guru mata pelajaran di SK Simpang Pulai ini. Jadi kalaulah murid-murid ada di mesyuarat ni dan juga ibu bapa dengar mesyuarat ni, pantaulah anak-anak di sekolah, di rumah tu, tanya sama kerja sekolah berbalik ke tak, kan? Supaya tak timbul isu tidak siap kerja sekolah. Bila tak siap kerja sekolah, kesan dia itulah cikgu naik marah. Bila cikgu naik marah, murid-murid takut, mulalah tak datang sekolah. Itu akan berlerik-lerik masalah akan timbul. Jadi saya berharaplah kepada anak-anak murid, ambillah tanggungjawab kamu sebagai murid-murid, laksanakanlah tanggungjawab kamu sebagai murid-murid ataupun pelajar. Siapkan kerja sekolah, kerja rumah yang diberikan oleh guru-guru, dan ibu bapa di rumah pun sama-samalah bantu pihak sekolah, pantaulah anak-anak, siapkan kerja sekolah. Okey, seterusnya kepada agenda yang kedua. Okey, pada usul dan cadangan yang kedua. Okey, masih ada ibu bapa yang tidak. Okey, masih ada ibu bapa yang tidak ikut papan tanda jalan sehala dan buat U-turn di hujung jalan. Kalau boleh sediakan rela setiap kali murid balik sekolah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, memberi larangan kepada ibu bapa yang menaiki kereta mengambil anak balik sekolah supaya tidak meletakkan kereta di bahagian depan pagar sekolah. Sangat mengganggu anak-anak ketika hendak keluar sekolah. Okey, Ustaz nak respon. Okey, tadi macam tadi saya dah cakap lah mula-mula tadi kan dalam ucapan saya minta lah jasa baik pada ibu bapa yang menghantar anak untuk mematuhi lah. Kita bukan senang kita nak dapat apa tu kebenaran dari pihak Majlis Daerah Batu Gajah. Memang lama kita minta dan alhamdulillah kita dah cuba semasa akhir-akhir sesi persekolahan yang lepas, kita telah cuba dan kita telah menaikkan papan tanda sehala tersebut atas kelulusan. Ini pun sebenarnya diminta beberapa kali daripada ibu bapa sendiri, dan pihak PIBG pun dah keluarkan duit juga untuk kita buat signboard tu. Bukan murah tuan-tuan, buat signboard mahal juga. Tapi harap-harap ibu bapa yang menghantar anak dapat mengikuti lah apa tu papan tanda yang telah ditetapkan. Dan pihak sekolah juga ada inisiatif. Saya tengok guru besar dia dah letak dah, dia bagi dua, sebelah motor, sebelah kereta. Okey, sebelah laluan motor maknanya tak ada mengganggu lah. Itu terutamanya bila peak hour bila kalau saya lihat hari Jumaat kalau kita kebalik dan hari Rabu, di mana balik serentak tu kan, jadi kenderaan memang banyak. Jadi untuk memudahkan, kita ikut je lah flow. Walaupun kita tengok nak pusing belakang tu jauh sangat kan, pusing belakang jauh sangat, jalan pun kecil dan sebagainya. Bagi kita itulah satu pengorbanan yang perlu kita buat lah untuk keselesaan orang lain. Mungkin pada kita rasa tak selesa kan, tapi keselesaan orang lain tu lebih utama sebenarnya daripada keselesaan kita. Dan itu sajalah jalan yang ada untuk kita keluar pada sekolah. Sebenarnya tempoh pun tak lama, daripada 6.30 hingga 8.30. Saya rasa dalam lebih kurang dalam pukul 7 lebih itu pun dah tak banyak kerendaan di situ kan. Jadi saya mohon pada ibu bapa agar dapat mematuhi lah papan tanda yang telah disediakan. Okey, seterusnya ada tak kalau ni chatting dalam apa tu? Chat tak ada. Dalam Google Meet chatting ada apa yang ni? Kalau untuk rela tu kita sediakan, memang kita tak ada kemampuan lah untuk sediakan rela. Kalau kata seminggu, sebab khidmat mereka ini berbayar. Dan untuk itu saya telah pihak kita telah memohon jasa baik daripada Balai Polis Simpang Pulai untuk beberapa hari itu dia tunggu. 3 hari itu dia tunggu untuk orang kata nak bagi biasakan ibu bapa mematuhi papan tanda yang disediakan. Okey tuan-tuan. Okey, seterusnya kita pergi kepada usul dan cadangan yang ketiga.
iaitu mohon pihak sekolah baik pulih kerosakan tandas murid dengan segera. Okey. Yang kedua, mengapa mengadakan mesyuarat agung PIBG? Saya rasa ini dah jawablah. Ini kita dah jawab dan tak perlulah kita jawab, dan sebenarnya jawapan pun dah ada kat bawah tu. Okey, untuk baik pulih tandas ni saya rasa mungkin guru besar adalah nak respon. Okey, usul daripada Puan Puan Noramilia binti Madlan, mohon pihak sekolah baik pulih kerosakan tandas dengan segera. Okey ya. Pada mesyuarat AJK PIBG yang lalu minggu lepas tak silap, kami pun dah bersepakatlah dengan PIBG dengan pihak sekolah akan berganding bahu bersama-sama keluarkan dana pihak sekolah, iaitu dana daripada pihak kerajaan lah ya, dan juga dana daripada PIBG untuk kita baik pulih tandas SK Simpang Pulai ini. Untuk ibu bapa makluman 2 tahun sudah kalau tak silap pihak sekolah dan juga PIBG betul-betul juga bekerjasama untuk baik pulih tandas. Tandas ni bila tak diselenggara secara berkala dia akan rosak balik. Jadi untuk tahun itu 2 tahun lepas. Tahun lepas kita sedia maklum sekolah banyaknya murid berada di rumah, dan juga PIBG pun tidak membuat kutipan sumbangan tahunan. Jadi buat masa tu kita tengok kita skip dahulu proses penyelenggaraan. Kerana sekolah pun masa tu pun banyak juga peruntukan yang tidak dapat, antaranya sumbangan sewa kedai buku dan juga sewa kantin. Jadi kita pun kekurangan dana waktu tu. Dan tahun ni insya-Allah sekiranya ahli-ahli persatuan, itu ibu bapa lah ya, yang dapat laksanakan ataupun memberi sumbangan PIBG yang RM50 tadi tu, pihak sekolah bersama persatuan kita akan laksanakan. Dan untuk makluman dah mula pun sedikit proses naik pulih tandas kita ni. Memang saya pun dah round pihak sekolah, guru-guru pun ada juga menyatakan ada tandas yang perlu dinaik taraf. Dah mula pun sikit, dan lepas ni insya-Allah lepas raya ke ataupun minggu depan ke kita akan cuba balik perhebatkan baik pulih tandas. Tapi nak cantik tandas seperti R&R tu saya rasa pihak sekolah tak mampu lah ya. Janji dia boleh digunakan dahulu. Nak cantik, selesa, wangi ke macam di R&R tu, kita cuba sebaik yang mungkin. Dan kita sentiasa pantau tengok, sebab tandas ni diguna oleh semua. Cikgu-cikgu pun guna, mak ayah pun guna, anak-anak apatah lagi kan. Memang mereka guna. Jadi kita akan bersama dengan PIBG, pihak sekolah, kita sama-sama lah untuk lihat tandas untuk diperbaiki. Okey, saya serah kembali kepada Encik Baha untuk usul yang seterusnya. Okey, saya respon sikit lah pasal tandas tadi. Untuk tahun 2 tahun lepas kita telah menggantikan saya rasa dalam 12 pintu tandas yang tak ada. Saya pun tak tahulah macam mana boleh tak ada kan. Macam mana pintu tandas tu boleh tak ada. Jadi kita telah ambil inisiatif dengan sedikit dana yang ada, mana kita usahakan untuk menggantikan. Lepas tu tepi tu kayu pun dah makan anak-anak dan sebagainya kan. Nak flush, tempat flush pun tak ada. Jadi kita telah ambil inisiatif untuk kita perbaiki dari masa ke masa, mengikut kata guru besar tadi secara berkala. Okey, seterusnya kita pergi kepada usul yang ketiga, usul yang keempat daripada Puan Norlia binti Samsudin. Okey, cadangan beliau, baju sukan sekolah ditukarkan kepada warna yang lebih ceria atau mengikut rumah sukan dan menggunakan kain yang lebih berkualiti seperti microfiber ataupun jersey. Okey, siapa nak respon ni? Okey, berkenaan dengan berkenaan dengan baju ni, memang pihak kedai buku ada bertanya kepada saya dan juga penolong kanan kurikulum. Kami pun dah duduk bincang sama tengok
Dan pada mesyuarat AJK yang lalu pun saya ada bertanyalah kepada guru-guru dan juga ibu bapa yang dah lama ada anak di sini. Memang mereka sedia maklum dan memaklumkan kepada saya, baju sukan tu pun dah menjangkau lebih 5 tahun ke atas rasanya. Ke lebih? Lebih nah. Dah lama pun, memang dah lama pun. Memang dalam perancangan bila kedai buku tanya hari tu, saya kata memang kita nak buat yang baru. Cuma buat masa yang terdekat ni kita dah setuju. Kalau sempat paling awal pun hujung tahun ni, ataupun untuk sesi persekolahan penggal yang baru nanti. Pihak kedai buku pun kata mereka pun kalau boleh nak perhabiskan stok yang ada tu dulu. Dan untuk baju sukan ni memang dalam perancangan kita akan buat terus yang baru, sebab yang lama tu pun dah makan tahun dah rupanya. Dan kalau tengok di situ pun kita telah pun buat macam survey harga lah ya, untuk harga baju-baju yang kain microfiber ataupun JC tu ya. Dan pihak sekolah ataupun PIBG, kita akan tengok mana lagi, ini anggaran, hanya anggaran lah ya. Kalau kita dapat lagi murah ke, kita maklumkan kemudian lah kepada ibu bapa ataupun penjaga. Okey. Okay, itu berkenaan dengan baju sukan. Memang kita akan buat yang baru. Kalau paling awal pun 20 pertengahan tahun ini, ataupun pada sesi persekolahan yang baru nanti. Okey, ada satu mesej yang saya terima sini. Boleh ke perbanyakan tandas duduk berbanding tandas cangkung? Okey, kami dah cuba buat di 1, 2, 3, 4 tandas guru. Kami cuba buatkan satu tandas duduk. Daripada tandas cangkung, kami buat 4 pintu kepada guru untuk tandas duduk. Okey. Kesan dia, sebab satu bilik tandas tu dia kecil. Bila kita letak tandas duduk, dia akan sangkut nak tutup pintu, sangkut dengan kepala paip. Kalau kita yang besar ni sangkut dekat lutut. Sebab dia punya struktur binaan awal dia untuk cangkung, untuk tandas cangkung, bilik dia tu, space ruang dia tu agak kecil. Itu kami dah cuba buat. Dan pihak guru pun dapat memberi rungutan bila dah ada tandas duduk tak dapat selesa tak dapat digunakan sebaik yang mungkin sebab bilik tu sempit. Kalau nak, kita kena pecah balik 4 bilik, 4 pintu tandas tu kita buat balik. Kalau 4, mungkin tinggal 3 saja ruang ataupun tandas duduk. Kena bila pecah balik, tuan-tuan, puan-puan sedia maklum lah ya, kos dia makin tinggi lah ya. Tu kami dah cuba buat untuk tandas duduk. Dan yelah, kita pun sedia maklum, anak-anak kita pun sekarang dah banyak pun tak jumpa dah pun tandas cangkung. Tak dah kata anak orang lain lah, anak saya pun dah tak jumpa dah tandas cangkung. Di sekolah sahaja jumpa tandas cangkung ataupun di RNR. Di rumah semuanya tandas duduk. Tetapi saya beritahu kat anak-anak, itulah kelainan berbanding di rumah dengan di sekolah. Tapi untuk adakan tandas duduk ni, saya kena duduk balik bersama dengan AJK PIBG. Kita tengok balik macam mana. Adakah buat satu ke dulu, naik taraf 1-2 dulu ke, ataupun semua ke. Nanti kita tengok balik permintaan ibu bapa untuk tandas duduk tadi ya. Okey, saya serah kembali kepada Cik Bah. Okay, terima kasih kepada Tuan Guru Besar atas respon untuk usul dan cadangan yang keempat tadi berhubung dengan baju sukan.
Saya rasa memang lama pun anak saya yang masuk sekolah ni dah sekolah menengah dah. Kan? Duduk sini 7 tahun, adik dia sambung pakai lagi kan. Memang dah terlalu lama dah dia punya apa baju tu. Jadi kita pun insya-Allah atas mungkin kita tidak mahu membebankan ibu bapa lah dengan dengan harga yang mahal ni. Mungkin kita akan ambil inisiatif, mungkinlah insya-Allah kita akan bincangkan dalam mesyuarat PIBG yang akan datang lah. Berhubung dengan pakaian ni, apa yang sesuai untuk kita laksanakan di sekolah ni lah. Sebenarnya dah ada dah kita punya cara, tapi insyaAllah lah kita akan putuskan kemudian nanti. Okey, itu saja tuan-tuan. Usul yang keempat, 4 usul yang telah diberikan kepada kami untuk dibincangkan dalam mesyuarat agung tahunan PIBG ini bagi tahun ini. Terusnya kita pergi kepada agenda yang ke-8, iaitu pelantikan AJK PIBG bagi sesi 2023. Okey, sebagaimana yang tuan-tuan tahu bahawa kita pun telah memberikan link untuk tuan-tuan berhubung dengan pelantikan AJK, dan lebih daripada saya rasa 68% 68% yang mengatakan tidak perlu ditukar lah. Dan insyaAllah jika tuan-tuan nak tukar ke apa semua, tahun depan kalau kita buat bersemuka dan sebagainya, bolehlah buat apa tu perubahan lah kalau kata nak AJK baru ditukarkan. Okey, itu saja yang saya boleh dapat respon untuk pelantikan jawatankuasa, iaitu 68.8 setuju untuk tidak perlu maksud ni dikekalkanlah AJK yang lama. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada agenda yang ke-9, iaitu hal-hal lain. Tuan-tuan boleh chat dekat dalam chatting Google Meet yang ada. Tuan-tuan boleh tanya kat sinilah. Kita akan masukkan dia sebagai agenda yang ke-9, iaitu hal-hal lain. Okey, kalau kata kita lihat okey, Encik Hamizuaf tadi kita dah jawab berkenaan dengan perbanyakkan tandas duduk, dan beliau pun telah respon juga. Dan seterusnya pada Encik Yusmizal Darmawan tandas duduk ini untuk murid atau guru atau ibu bapa. Untuk murid-murid rasanya tak ada masalah tandas duduk Itulah tadi saya maklumkan tadi, kita akan duduk balik bersama dengan AJK PIBG untuk tengok berapa bilangan tandas duduk yang akan kita cuba buat untuk murid-murid. Yang saya rasa Cik Rizal ni kata kalau untuk murid ni tak ada masalah, ni masalah sempit tadi tu. Kalau cikgu ni kaki panjang ni tersangkut lutut. Kalau ni dia tersangkut dengan pintu. Dan juga step daripada lantai nak naik ke asal tandas duduk tu. Step tu yang akan pintu tak boleh nak buka habis. Dia terkena step tu dan juga terkena dengan kepala paip. Jadi bila kita bina atas tu tandas duduk, dia akan tinggi. Jadi tu saya cakap tadi, kita kena pecah balik semula. Level tu kena levelkan balik bagi sama rata, barulah boleh letak mangkuk tandas duduk. Sebab kita dah buat yang saya kata tadi, kita dah buat tu sebenarnya ada orang beri sumbangan. Sumbangan pun dia tak bagi banyak. Dia bagi kat 4 tandas guru. Dia pun bukan kata pecah semuanya, tak. Dia hanya simen tandas duduk, tandas cangkung tu bubuh paip, simenkan, letak je mangkuk tandas atas tu. Itu yang saya kata tersangkut sangkut pintu, tersangkut peha lutut cikgu, tersangkut kepala paip. Itu yang saya kata kami sekolah dah cuba buat. Jadi kalau nak buat untuk murid ni, itulah bila ada step tu tinggi, bahaya kepada anak-anak pula kan. Kena pecahkan balik dinding tu. Kalau 4 pintu tu jadikan 3 pintu dulu, barulah selesa tandas tu untuk anak-anak. Paip pun kena ubah balik, step tadi pun kena ubah balik. Jadi itulah saya kata, kita tengok balik, kita duduk balik dengan AJK PIBG, kemampuan yang ada kita cuba buat untuk tandas duduk ni.
untuk keselesaan anak-anak kita. Okey? Ada satu lagi, Cik Yus Rizal cadangan untuk kerja sekolah yang tertinggal di sekolah. Boleh tak guru-guru maklumkan kepada murid supaya masukkan kerja rumah ke dalam beg sekolah untuk mengelakkan tertinggal di sekolah. Okey. Bendanya kalau saya sebagai guru sebelum ni pun memang kerja sekolah yang tak siap, kita akan beri peringatan kepada anak-anak buat di rumah. Kalau mana yang sempat dah cepat dia siap kat sekolah, dia tak risau dah lah. Bagi yang tak siap tu, memang guru kelas akan beri peringatan, buat di rumah. Jadi anak murid tu, kita harapkan bila cikgu kata yang tak siap buat di rumah tu, mereka ambil tanggungjawab bawa balik ke rumah. Cikgu akan sentiasa ingatkan, guru kelas ataupun guru mata pelajaran, ingatkan kepada anak-anak yang kerja sekolah tak siap tu, perlu bawa balik ke rumah untuk disiapkan pada sebelah petang ataupun sebelah malam. Guru kelas ataupun guru mata pelajaran akan sentiasa ingatkan kepada murid-murid. Dan saya lepas ni kena beritahu jugalah kepada guru-guru SK Depan Pulai ni, beri peringatan kepada anak-anak terutama yang kecil-kecil tu lah, Jah 1, Jah 2, Jah 3 tu ya. Kerja rumah bawa balik lah untuk siapkan di rumah. Bagi yang dah besar ni saya rasa mereka dah sedia maklum dah ya. Dan kita akan beri peringatan juga supaya mereka tidak tinggal kerja rumah di dalam laci meja dan tak siapkan. Jadi besok bila cikgu nak tanya mana kerja sekolah, tak siap. Itu yang akan timbul isu nanti ya. Berkenaan dengan standar tadi, insyaAllah lah kita akan bincang semula, dan jika ada peruntukan-peruntukan yang kita terima daripada siapa saja, insyaAllah kita akan cadangkan untuk kita buat ni lah. Saya rasa berhubung dengan kerja sekolah tu, saya rasa ada juga guru-guru yang telah mengambil inisiatif di mana tiap-tiap kelas dia ada WhatsApp masing-masing, dan saya rasa ada guru-guru yang telah meletakkan contohnya dia ada letakkan hari ni ada kerja sekolah sekian kan. Maknanya itu adalah untuk makluman kita lah sebagai ibu bapa, dan juga untuk makluman anak-anak kita lah. Sebab saya tengok dalam grup WhatsApp tu memang mungkin tak ada anak-anak di dalam tu kan, tapi yang ada cuma kita saja yang ada. Maknanya itulah menunjukkan kepekaan kita lah bagi melaksanakan membuatlah bagi mengarahkan anak-anak untuk membuat kerja sekolah Jadi okey tuan-tuan, jika tak ada apa-apa, kita ni lah. Ada apa-apa lagi? Kalau saya tengok ruang chatting ni pun tak ada apa-apa. Ada apa-apa ni? Kalau dia kata dalam ni pun ada nak hal-hal lain ke? Sebab kita dah sampai dah ke penghujung ya. Okey ni, okey, dia ada tambahan lagi ni. Semasa berkumpul mengambil anak, saya dapati banner di pagar mengganggu pandangan ibu bapa. Okey, saya respon tentang banner tu ya. Satu banner baru dinaikkan tentang Ihya Ramadan, baru dinaikkan, dan dua banner lagi tu berkenaan dengan selamat datang ke sekolah. Okey, dan dua banner lagi berkenaan dengan pendaftaran tahun 1 dan juga pendaftaran prasekolah bagi tahun 2023 2024. Okey, dua iklan tu kemasukan murid ke tahun 1 dengan prasekolah akan tamat pada 30 April ni. Jadi ujung tahun ni ujung bulan ni kami buat turunlah banner tu ya. Dan dua banner tu kami akan ubahlah ke tepi sikit untuk mak ayah tengok. Ini terutamanya waktu balik lah ya. Mak ayah nak tengok anak-anak dah sampai ke belum. Okey, kami akan ubahlah banner tersebut ya. Okey. Okey, tuan-tuan, saya rasa dah terjawab juga apa yang tuan-tuan tanya berkenaan dengan dalam agenda hal-hal lain
Jadi jika tak ada apa-apa, kita terus pergi kepada agenda yang ke-10 iaitu ucapan penangguhan. Dan ini saya minta Guru Besar lah. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sekali lagi untuk ucapan penangguhan. Sebenarnya kita membubarkan jawatankuasa baru dan lantik yang baru setiap tahun. Jadi di sini kita dah tengok undian respon agar dikekalkan. Jadi pihak sekolah mengucapkan syabas dan tahniah kepada jawatankuasa AJK-PAPG daripada YDP sehinggalah AJK ibu bapa dilantik semula lah kiranya ya. Jadi tahniah kepada ibu bapa yang terlibat dalam jawatankuasa ini, dan saya berharaplah jawatankuasa kita macam 2 tahun ni agak skip sikit lah aktiviti kita pun sedia maklum dalam keadaan situasi pandemik. Pihak sekolah pun mohon maaf kepada AJK-PAPG, kepada ibu bapa yang tak dapat laksanakan banyak aktiviti yang sebelum-sebelum ni kita berjaya laksanakan. Tetapi dalam situasi sekarang kita kurang laksanakan. Cuma yang tahun lepas saya rasa bersyukur, berbangga dengan AJK-PAPG ataupun persatuan kita kerana kita dapat laksanakan satu program majlis apresiasi, iaitu majlis macam penganugerahan akademik lah ya kepada anak-anak SK Sepang-Pulai. Saya rasa benda tu macam kalau tak buat rasa macam tak seronok sangat. Walaupun kita tiada kutipan sumbangan daripada PAPG, kita gunalah kutipan sumbangan wang yang ada daripada pihak sekolah. Kita beri juga anugerah kepada anak-anak di SK Sepang-Pulai ni sepanjang tahun 2021 yang usaha yang mereka tunjukkan kepada pihak sekolah, kepada guru-guru, kepada ibu bapa. Pihak sekolah rasa nak hargai juga sumbangan anak-anak tu. Mereka dah laksanakan dalam situasi pandemik PDPR kalau tengok kurikulum dengan sukan ni secara atas talian. Jadi kalau kita pihak sekolah tak beri sumbangan ataupun penghargaan kepada anak-anak, rasa macam tak seronok. Jadi saya berbincang juga dengan guru-guru, dengan AJK-PAPG. Kita beri jugalah token kepada anak-anak. Dan tahniah, saya rasa terharu PAPG walaupun tiada kutipan menyumbang juga hampir 2,800 kalau saya tak silap. Okay, 2,800 kita keluarkan dana daripada PAPG dan pihak sekolah keluarkan juga dana. Kita berilah penghargaan token kepada anak-anak. Jadi saya rasa walaupun cuma situasi itu tak seronok juga, walaupun dah dilaksanakan, kita tak dapat panggil anak-anak, tak dapat panggil ibu bapa bersama-sama majlis tersebut. Kerana kita masih terikat juga dengan SOP yang dikeluarkan oleh pihak KPM. Perhimpunan secara besar-besaran masih lagi tidak dibenarkan. Kalau tanya kepada anak-anak, majlis anugerah tahun lepas pun kita buat secara 2 hari. Kita tak melibatkan kumpulan yang ramai. Kita terpaksa buat hampir 4 sesi. Barulah 4 sesi 2 hari barulah selesai majlis anugerah tersebut. Sebab kita masih juga terikat dengan SOP yang dikeluarkan pihak KPM supaya tak ada perhimpunan yang ramai ya. Jadi saya rasa bersyukur juga kerana dapat kita beri token kepada anak-anak yang banyak memberi komitmen kepada sesi pembelajarannya. Dan tadi ada satu juga Syam Riz dalam chatting ni, dia cerita boleh ke minta resepi bubur lambuk SKSP setiap tahun mesti tertunggu-tunggu bubur lambuk. Okey, kita akan buat insyaAllah pada minggu terakhir bulan Ramadan ini. Chefnya rasanya kami dah tanya kot, rasanya boleh. Belum tanya, dah tanya kan? Dah tanya. Tetapi kalau kata boleh tak minta resepi tu, rasanya kami tak boleh bagi kot. Kalau kami bagi nanti Cik Riz ni buat peniaga, kami rugi. Nah, Cik Riz Cik Syam Riz melawak je nah. InsyaAllah kita akan buat, kita agihkanlah kepada semua, Muslim ke non-Muslim ke, terima je lah bubur lambuk. Dan kita doakanlah majlis majlis pada penyerahan bubur lambuk nanti ramai yang murid hadir. Kita share lah rezeki tu, kita dapat terima semua ya.
Tadi saya ucapkan terima kasih kepada tu dan juga kepada guru-guru AJK PIBG. Kalau AJK PIBG mak ayah pun kekal, guru-guru pun kita kekalkan lah ya. Kalau ada perubahan pun mungkin yang dah pencen ke, buat masa ni kita kekalkan dulu. Kita perlukan lagi lah tenaga daripada guru-guru AJK ni. Dan saya berharaplah AJK, ibu bapa ataupun AJK guru berganding bahu lah bersama-sama dengan pihak sekolah, dengan PIBG untuk kita laksanakan apa program yang kita rancang, insya-Allah. Itu saja daripada saya. Sekali lagi ucap terima kasih kepada ibu bapa penjaga yang dapat sertai mesyuarat tahunan pada hari ini. Saya serah kembali kepada Encik Baharudin. Terima kasih kepada guru besar atas ucapan penangguhan beliau tadi. Dan sekali lagi saya mengucapkan tahniah kepada jawatankuasa yang kekal pada tahun ini, sehinggalah kita dapat bersua muka lah, insya-Allah tahun hadapan. Dan sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru, para ibu bapa yang dapat meluangkan masa. Saya rasa daripada pukul 9 lebih tadi dan sekarang pun dah 10.30 kita berada di atas talian ini bagi kita memastikan kejayaan SKSP ini supaya orang kenal kita kan? Bukan dulu, masa dulu saya datang SKSP ni macam kurang sikit lah orang ni, tapi Alhamdulillah saya tengok pencapaian dari sudut akademik dan pencapaian dari sudut co-curriculum amat membanggakan kita di mana saya baru dapat tahu ada seorang kita punya pelajar bertanding dalam acara berenang Alhamdulillah sehingga ke peringkat negeri, peringkat mewakili negeri, peringkat kebangsaan. Saya pun tak tahu, orangnya bukan besar je tuan-tuan, kecil orangnya kan, tapi semangat yang telah ditunjukkan oleh anak tadi ni bagi saya adalah sesuatu yang patut kita sebagai ibu bapa ambil contoh. Dan PIBG sebenarnya amat berbangga lah dengan kejayaan yang telah dicapai oleh adik tadi lah. Saya pun rasa adik Idina sebab saya ingat dia sebab nama dia sama dengan nama anak saya. Okey. Seterusnya tuan-tuan, kita tangguhkan dululah mesyuarat. Sebelum tu saya sekali lagi lah mengucapkan selamat berpuasa kepada yang Muslim dan selamat menjalani ibadah Ramadan ini dengan tekun dan jayanya. Dan kata tak terlalu awal lah, kalau sebab kita pun tak akan, insya-Allah tak dijumpa lagi. Saya ucapkan selamat Hari Raya jugalah. Awal lagi kan. Tapi tak apa, kita tangguhkan dulu kita punya mesyuarat sehingga satu tarikh yang kita akan beritahu kemudian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.